Hadirin yang dihormati sekalian, mengumumkan ketibaan yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri Malaysia. Berikan tepukan yang gemuruh. Hadirin dimohon untuk kekal berdiri bagi menyanyikan lagu bangsa Johor serta lagu negaraku. Hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri Malaysia. Yang amat berhormat Datuk Haji Hasni bin Mohamad, Menteri Besar Johor. Yang berhormat Datuk Seri Hishamuddin bin Tun Husin, Menteri Kanan Pertahanan. Yang berbahagia Jeneral Tan Sri Datuk Seri Haji Afandi bin Boang TUDM, Panglima Angkatan Tentera. Yang berhormat Datuk Seri Haji Abdul Rahman bin Muhammad, Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 1. Yang berbahagia Jeneral Tan Sri Datuk Seri Zamrus bin Muhammad Zain, Panglima Tentera Darat. Yang berbahagia Datuk Dr. Syahrazad binti Haji Ahmad, Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Kementerian Pertahanan.
Yang Mulia Jeneral Tan Sri Raja Muhammad Effendi bin Raja Muhammad Noor, Pengerusi Lembaga Tabung Angkatan Tentera, Div-Div kehormat serta hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersyukur kita kehadirat ilahi kerana dengan limpah kurnia serta keizinannya dapat kita berkumpul pada petang ini sempena Majlis Pelancaran Rumah Keluarga Malaysia Angkatan Tentera Kem Segamat oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri Malaysia. Hadirin sekalian, majlis dimulakan dengan tayangan montaj Rumah Keluarga Malaysia Angkatan Tentera. Regimen keempat Artileri Diraja ditubuhkan pada 1 Januari 1980 di Kem Paroi. Pada bulan Mac 1985, Regimen telah mengambil alih Kem Sikamat daripada Batalion ke-18 Regimen Askar Melayu Diraja. Kini pasukan berpindah ke Kem Segamat pada 9 Februari 2018. Cinta kepada Nusa kini dan selamanya tak berbelah bagi. Cinta bergema sejarah kebangkitan, semangat bagai pahlawan. Alangkah bertuahnya kita punya rasa yang dalam pada pertiwi ini. Kita terus berganding ke mercu. Di sini lahirnya sebuah cinta, cinta yang semarakan penyatuan kita semua. Di sini lahirnya sebuah cinta, curahkan sepenuhnya jasa dan budi kita. Segala cabaran kita terus tempuhi. Terima kasih PM. Terima kasih Menhan. Terima kasih Tentera Darat. Terima kasih PM. Terima kasih PM. Hapuskanlah kebencian, ayo kita. Terima kasih PM. Terima kasih Menhan. Terima kasih Tentera Darat. Semangat yang bernama Keluarga Malaysia. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis mempersilakan yang berbahagia Jeneral Tan Sri Dato' Seri Zamruz bin Zak Mazin, Panglima Tentera Darat, untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan yang berbahagia Tan Sri.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu salatu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia, prajurit daripada 4 hari sia, itu bukannya gemuruh kepada PM kita. Yang amat berhormat Datuk Haji Hasni Mohamad, Menteri Besar Johor, juga satu kedudukan. Yang berhormat Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein, Menteri Kanan Pertahanan. Yang berhormat Datuk Seri Abdul Rahman bin Muhammad, Timbalan Menteri Luar Bandar. Yang berbahagia Janda Tan Sri Datuk Seri Haji Afendi bin Buang, TUDM, Panglima Angkatan Tentera. Yang berbahagia Datuk Dr. Syarizat Haji Ahmad, Timbalan Ketua Institusi Pembangunan, mewakili Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan. Yang Mulia Janda Tan Sri Raja Muhammad Afendi bin Raja Muhammad Noor, Pengurusi Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Datuk-datuk, para pegawai kanan, para pegawai serta warga kem Segamat yang saya kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertamanya izinkan saya merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT kerana atas limpah perkenannya jua kita dapat bersama-sama hadir ke majlis pelancaran Rumah Keluarga Malaysia Angkatan Tentera di kem Segamat pada hari yang berbahagia ini. Mengambil peluang ini, izinkan saya terlebih dahulu mengalu-alukan kehadiran serta menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di atas kesudian menyempurnakan majlis pelancaran ini. Saya juga mengalu-alukan kehadiran Yang Amat Berhormat Datuk Haji Hasni Mohamad, Menteri Besar Johor, Yang Berhormat Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein, Menteri Kanan Pertahanan, Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Rahman bin Muhammad, Timbalan Menteri Luar Bandar, yang berbahagia Janda Tan Sri Datuk Seri Haji Afendi bin Buang, TUDM, Panglima Angkatan Tentera, dan semua VIP yang datang pada ini, dan terutamanya kepada seluruh warga kem Segamat 4 RAD. Hadirin yang semati sekalian, Tentera Darat sesungguhnya merasa amat bertuah kerana telah dianugerahkan seorang pemimpin yang begitu prihatin dan sentiasa mengambil berat terhadap pembangunan Kupaian Tentera Darat serta kebajikan warganya. Sepanjang menjawat jawatan Menteri Kanan Pertahanan dan kini selaku Perdana Menteri Malaysia, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sentiasa memberi sokongan padu terhadap apa juga projek pembangunan yang dirancang untuk Tentera Darat. Atas perhatian yang diberikan, Tentera Darat telah berjaya membangun dengan begitu pesat di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kalau saya nak bacakan semua sekali yang telah disumbangkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri semasa beliau jadi Menteri Kanan Pertahanan dulu, saya sampai besok pun saya tak habis baca ni. Jadi saya shortcut saja. Saya ingin menghargai jasa-jasa beliau sepanjang menjadi Menteri Kanan Pertahanan dengan mendeklamasikan sebuah sajak, Datuk Seri. Saya tak pandai sajak ni, Datuk Seri, tapi Datuk Seri saya paksa usahakan jugalah. So tajuk sajak pada petang ni yang saya akan bacakan adalah Bapa Keluarga Besar Malaysia.
Duhai Bapa Keluarga Besar Malaysia, tiada bait kata yang dapat diungkapkan, tiada lukisan yang dapat dilakarkan bagi menggambar segunung kekaguman atas limpahan jasa yang Engkau telah taburkan. Digementah mengorak langkah nan gagah merencana, bukan satu tapi puluhan kerja menjadi nyata. Projek Jiwa Murni, Rumah Keluarga Malaysia Angkatan Tentera, sementara pos imbangan terlaksana juga demi kebajikan warga dan pertahanan kedaulatan negara ibunda. Walau kini di Putrajaya tetap segak menerus agenda, hadirmu Bapa Keluarga Besar Malaysia menyinari perjalanan ke puncak jaya, menebar harapan jiwa anak bangsa. Biar berjuta dugaan melanda, senantiasa Kau ilhamkan jalan penyesuaiannya. Terbukti sudah Bapa Keluarga Besar Malaysia mencerlang bijaksana tangkasnya tingkahmu, dengan ikhtiar usaha di sepadu, menggurai simpulan datang menderu, menggetar hati setiap seteru. Kepadamu Bapa Keluarga Besar Malaysia, tekad dipahat meneguh ikrar, sumpah digalas, semangat dibakar, biar jasad merah diselar, tetap bersamamu kejayaan dilakar. Sekalung penghargaan kami titipkan, baktinan murni tak jemu kau semaikan, memimpin pertiwi, melestari harmoni, megah berdiri, nergawan terpuji. Untukmu Bapa Keluarga Besar Malaysia, setulus doa kami panjatkan, buat dirimu, keluarga dan taulan terhimpun pahala atas kebaikan, menjadi bekalan di hari pembalasan. Terima kasih Bapa Keluarga Besar Malaysia. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Tan Sri atas ucapan dan reklamasi sajak sebentar tadi. Seterusnya, majlis mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Hishamuddin bin Tun Husin, Menteri Kanan Pertahanan, untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan Yang Berhormat Datuk Seri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam keluarga besar Malaysia. Yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia. Yang amat berhormat Datuk Haji Hasni Mohamad, Menteri Besar Johor. Yang berhormat Datuk Seri Abdul Rahman bin Muhammad, Timbalan Menteri Luar Bandar. Yang berbahagia Jeneral Tan Sri Datuk Seri Haji Effendi bin Buang, Panglima Angkatan Tentera Malaysia. Yang mulia Jeneral Tan Sri Raja Muhammad Tan Sri Datuk Seri Zamrus bin Muhammad Zain, Panglima Tentera Darat. Minta maaf Tan Sri main hantar reti bersajak.
Yang saya hormati Datuk Syarizat Haji Ahmad, Timbalan Ketua Setiausaha, mewakili Ketua Setiausaha yang baru dijangkiti COVID-19. Yang Mulia Jeneral Tan Sri Raja Muhammad Effendi bin Raja Muhammad Noor, Pengurusi Lembaga Tabung Angkatan Tentera, warga Kem Segamat, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang saya kasihi. Alhamdulillah, saya memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin, limpah kurnia serta makbulnya dapat kita bersama-sama di Kem Segamat hari ini bagi majlis perasmian Rumah Keluarga Malaysia Angkatan Tentera di kem ini. Saya tahu dan amat sedar aspek perumahan memang dekat di hati Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sebab itulah kehadiran beliau hari ini di sebalik jadual yang begitu padat dikerjakan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor beberapa hari kebelakangan ini, amat bermakna dan menjadikan majlis kita ni lebih istimewa. Yang Amat Berhormat, kalau kita boleh, bila kita melangkah masuk di dalam dewan ini, melihat dan merasai semangat warga Segamat kerana majlis ini memang cukup luar biasa. Ini saya nak nyatakan di sini awal-awal lagi. Ini sejak saya memimpin Mendef, ini kali kedua Yang Amat Berhormat hadir untuk bersama-sama dengan warga Mendef dan ATM merasmikan RKMAT kita. Masih segar dalam ingatan, kita berkumpul di Taman LTAT Bukit Jalil November lalu. Gembira dan teruja untuk menyaksikan 2,000 unit RKMAT di sana diserahkan kepada warga ATM oleh tidak lain tidak bukan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Ini jelas menunjukkan biarpun sudah lebih 6 bulan beliau meninggalkan Kementerian Pertahanan, namun kebajikan saudara-saudari terutama dalam soal kediaman kekal penting dan tetap diutamakan. Ia merupakan satu pengiktirafan serta penghormatan Yang Amat Berhormat bagi Mendef dan ATM, dan sekali lagi saya bagi pihak mereka mengucapkan terima kasih sangat kepada Yang Amat Berhormat di atas sokongan yang padu yang tidak berbelah bagi ini. Tidak dilupakan juga Mendef dan ATM turut sangat menghargai kesudian Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor, Yang Amat Berhormat Datuk Hasni Mohamad, untuk meluangkan masa bersama-sama kita di Kem Segamat hari ini. Kerana kita semua tahu, biarpun pagi, petang, siang, malam, fokus MB kita terhadap PRN Johor. Tapi saya percaya, saya yakin, saya sedar mengenali Datuk Hasni ini secara dekat, bahawa kehadiran beliau hari ini adalah untuk menyatakan dan meluahkan rasa tanggungjawab dan keprihatinan beliau yang tidak berbelah bagi terhadap kebajikan warga ATM, terutama saudara-saudari di negeri Johor dan khasnya di Segamat ini. Terima kasih Yang Amat Berhormat. Saudara-saudari, menunjukkan betapa pentingnya agenda perumahan ATM warga ATM ini, kerajaan melalui Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sentiasa meletakkan RKMAT dalam perancangan utamanya. Ini termasuklah dalam Belanjawan 2022 dan juga RMK ke-12. Bagi Mendef dan ATM, kita amat mengalu-ngalukannya.
Sebabnya jelas. Sebagai perwira negara yang tidak terhitung jasa dan pengorbanannya, saudara-saudari lebih daripada berhak untuk tinggal di dalam kediaman yang selesa dan selamat bersama ahli keluarga masing-masing. Oleh sebab itulah juga Yang Amat Berhormat PM telah menetapkan usaha menyediakan lebih banyak RKMAT sebagai salah satu KPI saya selaku Menteri Pertahanan. Dan Alhamdulillah, dalam tempoh berapa bulan ini sahaja, beliau telah melihat sendiri 2,000 unit di RKMAT LTAT Bukit Jalil November tahun lalu dan hari ini 305 unit RKMAT di Kem Segamat melalui majlis kita. Ini menggambarkan keseriusan MINDEF untuk memelihara moral dan semangat para anggota melalui aspek kediaman. Bukan retorik dan hanya cantik di atas kertas. Sebaliknya, RKMAT benar-benar dibina dan diserahkan kepada warga ATM mengikut perancangan kita. Yang Amat Berhormat, malah apa yang dapat kita saksikan ini hari ini dan di Bukit Jalil hanya merupakan sebahagian apa yang telah pun dirancang, yang telah pun dilaksanakan. Terdapat beberapa lagi RKMAT yang telah siap pembinaannya dan bakal diduduki dalam masa terdekat atau telah pun dilaksanakan dan diduduki sepenuhnya. 223 unit pelbagai kelas RKMAT di Kem Semanggo yang telah diduduki pada 10 Mac 2021. 20 unit pelbagai kelas RKMAT Kem Oran yang pembinaannya telah siap sepenuhnya. 204 unit pelbagai kelas Kem Pakit yang telah selesai lembaga ambil alih pada 16 Februari 2022. Dan selain itu, terdapat 552 unit RKMAT melibatkan 4 buah kem bakal siap tahun ini saja. 78 unit di Kem Miri, 65 unit di Kem Tok Jalai, 130 unit di 2 regimen sempadan Kem Tumbi dan 274 unit di Kem Bera. Percayalah, sama ada bagi saya sebagai Menhan, kepimpinan MINDEF dan ATM maupun Perdana Menteri, tiada istilah selesai dan berpuas hati dalam soal perumahan ATM ini. Perancangannya akan sentiasa ditambah baik. Dan pada November tahun lalu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri telah menyebut mengenai blueprint perumahan MINDEF. Ini juga bukan cakap-cakap kosong. Ini kerana untuk pengetahuan saudara-saudari dalam masa terdekat, blueprint perumahan MINDEF 3.0 akan dilancarkan. Saya harap bahawa apa yang akan dibina di bawah blueprint perumahan ini akan menjadi satu kenyataan dan ianya bukan perkara kecil. Ia perancangan menyeluruh, ia selari dengan aspirasi keluarga Malaysia, iaitu menitik beratkan kesejahteraan hidup setiap keluarga Malaysia yang berbilang bangsa, agama serta budaya. Mudah-mudahan perancangan berkaitan blueprint perumahan 3.0 ini berjalan lancar dan saya bagi pihak semua yang hadir dan warga ATM dan MINDEF, saya harapkan Yang Amat Berhormat PM sekali lagi dapat bersama-sama dengan kita untuk merasmikan blueprint berkenaan, insya-Allah. Sebelum berakhir, bagi pihak warga MINDEF dan ATM, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang bertungkus lumus demi memastikan pembinaan RKMAT
ini disegamat dan diselesaikan mengikut perancangan. Usaha sama antara semua pihak ini mesti berterusan. Lebih penting, ia mestilah bersandarkan hanya kepada satu sebab. Satu sebab yang ikhlas, yang jujur dan bersungguh-sungguh, iaitu untuk memastikan kebajikan warga ATM dan ahli keluarga mereka terus terbela. InsyaAllah bersama-samalah kita pastikannya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri atas ucapan itu tadi. Seterusnya, majlis mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Haji Hasni bin Mohamad, Menteri Besar Johor, bagi menyampaikan ucapan. Dipersilakan Yang Amat Berhormat Datuk. Hadirin dihormati sekalian, majlis diteruskan dengan mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri Malaysia, untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya, mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri. Terima kasih. Terima kasih saudara dan saudari pengacara majlis BTD. Saya tak sangka boleh bersajak. Saya ingat ke hebat menyanyi je. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Yang amat berhormat Datuk Seri Utama Haji Hasni bin Mohamad, Menteri Besar Johor. Yang berhormat Datuk Seri Syamuddin bin Tun Hussein, Menteri Kanan Pertahanan. Yang berbahagia Jeneral Tan Sri Datuk Sri Haji Effendi bin Buang, Panglima Angkatan Tentera. Yang berhormat Datuk Sri Haji Abdul Rahman bin Mohamad, Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar. Yang berbahagia Jeneral Tan Sri Datuk Sri Zamrus bin Muhammad Zain, Panglima Tentera Darat. Yang berbahagia Datuk Dr. Syahrazad binti Haji Ahmad, TKSU Mindef. Yang berbahagia Jeneral Tan Sri Raja Muhammad Effendi bin Raja Muhammad Noor, Pengerusi LTAT. Yang berbahagia Lieutenant Colonel Muhammad Idham bin Zakaria, Pegawai Memerintah Regimen keempat Artileri Diraja. Puan Raja Rosmawati binti Raja Ishak, Pengerusi Bakat Regimen keempat Artileri Diraja. Pegawai Kanan Angkatan Tentera Malaysia, warga Kementerian Pertahanan, seterusnya tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian. Pertamanya, syukur saya kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan perkenannya pada petang ini saya dapat bersama-sama dengan keluarga Angkatan Tentera Malaysia di kem Segamat ini. Terima kasih kepada Datuk Isham kerana jemput saya. Terima kasih kepada PAT PTD atas peluang yang diberikan pada petang ini. Sebenarnya saya dah lama menunggu bila nak jemput saya masuk kem ni. Dah lama dah. Selepas saya berhenti, baju banyak. Baju hijau ni pun banyak, tapi tak boleh nak pakai. Jadi saya kata bila nak jemput saya akan datang ke kem ni. Alhamdulillah, petang ni saya dapat datang. Terutamanya selepas 3 hari berada di Johor ni,
baru dapat datang ni. Saya di Johor ni berkempen sebenarnya. Jadi tapi saya mungkin tak boleh berkempen di dalam kem tentera. Tapi PAT saya boleh berkempen kepada ahli bakat. Saya boleh. Jadi sebab itu saya bawa Menteri Besar Johor hari ni. Kepada tentera saya tak boleh sebut pasal parti politik. Tapi kepada ahli bakat sekalian saya boleh berkempen. Jangan lupa undi awal tentera kan. Undi 12 hari bulan bakat. Jadi ahli bakat sekalian jangan lupa ya. 12 hari bulan nanti. Jadi untuk tentera nanti saya bincang dengan PAT lah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada pihak kementerian di atas kejayaan menyempurnakan projek perumahan RKMAT di Kem Segamat ini. Sebagai mantan Menhan, saya amat memahami tentang keperluan perumahan untuk anggota-anggota tentera kita. Saya tahu walaupun anggota tentera mempunyai semangat yang jitu, mempunyai disiplin yang kuat dari segi kerja kita, tetapi saya boleh faham kalau rumah yang didiami oleh keluarga dalam keadaan yang tidak selesa, ianya tentu saja mengganggu konsentrasi anggota di dalam menjalankan tugas masing-masing. Sebab itulah saya sentiasa menyokong usaha untuk menyelesaikan isu perumahan yang sedang dihadapi oleh anggota kita di seluruh negara. Beberapa program telah pun dilaksanakan, sedang dan telah pun dilaksanakan. Antaranya ialah program 2 to 1, 2 kepada 1, iaitu 2 unit rumah yang mempunyai 2 bilik dicantumkan menjadi 1 rumah, supaya tiada lagi rumah 2 bilik, kerana dasar MINDEF ialah membina rumah 3 bilik ke atas. Perkara ini sedang dilaksanakan. Walau bagaimanapun masih banyak lagi keperluan rumah untuk anggota tentera. Waktu saya dulu ada 30,000 unit diperlukan untuk keseluruhan anggota tentera di seluruh negara. Walau bagaimanapun saya difahamkan sedikit demi sedikit masalah perumahan sedang diselesaikan. Banyak cadangan-cadangan yang telah dikemukakan kepada pihak kementerian untuk menyelesaikan isu perumahan ini. Saya harap perkara ini dapat diberikan perhatian, kerana jika kita ingin menunggu bajet daripada kerajaan dengan jumlah yang tidak besar, mungkin kita boleh menyiapkan 1,000 unit setahun. Bermakna kalau kita ada 30,000 unit belum diselesaikan, kita terpaksa menunggu 10 tahun untuk menyelesaikan isu perumahan di kem-kem ataupun untuk anggota kita. Jadi sebab itulah saya berharap hari ini KSU tak datang kerana tak sihat. Saya harap di pihak kementerian melalui yang berhormat Menteri Datuk Hisham, yang saya tahu mempunyai perasaan yang sama dengan saya tentang perumahan untuk anggota tentera ini. Saya harap isu perumahan 30,000 tersebut tidak dapat diselesaikan bukan dengan cara bergantung kepada bajet daripada kerajaan, tapi cuba mencari jalan alternatif yang lain untuk menyelesaikan keseluruhan isu perumahan anggota tentera ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, hari ini saya akan merasmikan projek perumahan RKMAT di Kem Segamat ini. Untuk makluman sekalian, kos
Untuk makluman hadirin sekalian, RKMAT yang dirasmikan hari ini mula dibina pada 24 April 2018 dengan kos sebanyak 147.7 juta. Ianya melibatkan pembinaan sebanyak 305 unit RKMAT pelbagai kelas dengan kemudahan keluarga, pegawai dan anggota pasukan Regimen keempat Artileri Diraja. Secara spesifik, ianya terdiri daripada 25 unit kediaman untuk pegawai dan 280 unit kediaman untuk anggota lain-lain pangkat. Ia bukan sahaja menyediakan kemudahan perumahan quarters, malah menyediakan kemudahan awam yang lain seperti surau yang boleh memuatkan 300 jemaah serta dewan serbaguna yang mampu menampung seramai 800 orang. Bukan itu saja, perumahan RKMAT Segamat ini turut dilengkapi kemudahan tadika dan taska yang boleh menampung seramai 120 anak-anak keluarga, pegawai dan anggota. Selain daripada itu, perumahan ini turut dilengkapi dengan gelanggang futsal, gelanggang bola tampar, sepak takraw serta bola jaring. Pendek kata, RKMAT yang dirasmikan hari ini adalah serba lengkap. Tahniah kepada anggota yang terpilih mendudukinya. Jagalah ia dengan sebaik mungkin seperti rumah sendiri. Penting juga saya maklumkan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor, selain daripada 305 unit rumah RKMAT yang dirasmikan pada hari ini, di negeri Johor ini sebanyak hampir 4,600 unit RKMAT telah sedia ada serta diduduki melibatkan kem-kem di seluruh negeri Johor. InsyaAllah, usaha memberikan keselesaan kepada warga ATM dari sudut kediaman tidak akan terhenti setakat ini. Jadi saya amat yakin di bawah kepimpinan Yang Berhormat Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, isu yang berkaitan dengan perumahan anggota tentera akan dapat diselesaikan. Selari dengan agenda kebajikan, selain aspek perumahan, keselesaan dan kesejahteraan anggota yang bertugas di kem-kem di seluruh negara juga sentiasa diberi perhatian khusus. Ini termasuklah tuan-tuan dan puan-puan yang bertugas di kem Segamat ini. Ini bukan sekadar perancangan di atas kertas. Untuk kem Segamat ini saja, saya dimaklumkan bahawa MINDEF telah meluluskan pembinaan kem Segamat Fasa 2. Dan dengan adanya Fasa 2 ini, lebih banyak fasiliti dan kemudahan akan dibina untuk kegunaan saudara-saudari yang bertugas di kem ini. Malah ia juga bakal melengkapkan keseluruhan fungsi kem Segamat. Fasiliti dan kemudahan yang akan dibina di bawah Fasa 2 ini adalah pembinaan bangunan guna sama seperti Wisma Perwira, Wisma Bentara, Pusat Perubatan Angkatan Tentera, Pusat Kediaman Pegawai dan Blok Kediaman PTTK, Bateri Markas, Bateri Meriam, Pejabat Latih, Kompleks Garaj Meriam, Kompleks Logistik dan Kompleks Kenderaan. Jadi itulah fasilitis baru yang akan dibina di kem Segamat ini. Mengenai blueprint perumahan 3.0, tahniah saya ucapkan kepada MINDEF, terutamanya Datuk Hisham. InsyaAllah jika dijemput untuk melancarkan, saya akan datang melancarkan. Saya nak sebut secara ringkas mengenai dividen LTAT. Saya mengambil maklum bahawa ketika ini LTAT sedang melaksanakan plan transformasinya yang telah bermula sejak tahun 2019. Dan seperti tuan-tuan sedia maklum,
Salah satu inisiatif di bawah pelan transformasi ini ialah pindaan kepada Akta Tabung Angkatan Tentera ataupun Akta TAT 101, dan inisiatif ini antara yang paling saya beri fokus dan keutamaan. Sebab itulah dalam usaha memastikan kesejahteraan anggota ATM yang akan bersara kelak, saya telah menekankan dua perkara dalam pindaan Akta TAT ini, iaitu yang pertama memberikan flexibility agar pencarum tentera boleh memilih untuk meningkatkan kadar caruman share pekerja ataupun individu lebih daripada 10%. Yang kedua, membenarkan pencarum memilih untuk terus menabung dengan LTAT walaupun sudah tamat perkhidmatannya. Seperti yang tuan-tuan tahu, ketika ini sesiapa saja yang bersara daripada Angkatan Tentera perlu mengeluarkan keseluruhan wang caruman mereka di dalam caruman LTAT ini. Jadi sekarang dengan pindaan ini ada dua pilihan. Nak keluar terus keseluruhan wang simpanan tersebut ataupun untuk meneruskan mencarum. Jadi kalau terus mencarum, bermakna setiap tahun jika ada dividen, maka saudara-saudari, tuan-tuan boleh mendapatkan dividen tersebut. Hari ini saya ingin mengumumkan tentang dividen. Sebab itu saya sebut tadi, ada pilihan, kalau tak keluarkan duit boleh dapat dividen. Jadi saya nak maklumkan untuk tahun ini, hasil komitmen dan kesungguhan MINDEF, ATM, LTAT dan semua stakeholders, kadar dividen LTAT untuk tahun 2021 adalah 4.1%. Penting untuk saya maklumkan, kadar dividen tahun 2021 ini merupakan yang tertinggi sejak tampuk kepimpinan kerajaan bertukar tangan pada tahun 2018. Maknanya kata mudahnya, waktu PH dulu dividen rendah sangatlah. Sekarang tinggi semula. InsyaAllah dengan kepimpinan Datuk Hisham tahun depan lebih tinggi lagi dividen ini. Dari sudut pendapatan bagi tahun kewangan 2021, ingin saya maklumkan bahawa LTAT telah mencatat peningkatan pendapatan kasar sebanyak 50.2% kepada 512.3 juta ringgit berbanding 341.1 juta yang dicatatkan pada tahun 2020. Jadi saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah kepada pasukan LTAT di bawah kepimpinan pengerusinya Tan Sri Raja Muhammad Effendi Muhammad Noor serta ketua eksekutifnya dan seluruh kaki tangan LTAT di atas kejayaan ini. Jadi saya tak nak cakap panjang lagi lah, sebab waktu pun dah lewat. Datuk Hisham pun beritahu dia nak balik. Tak balik, Datuk Hisham nak tidur sini. Jadi sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada LTAT, tahniah kepada warga Kem Segamat di atas apa yang saya umumkan tadi, iaitu RKMAT telah pun disiapkan, begitu juga dengan Kem Segamat Fasa 2 yang akan dibina nanti. Jadi saya doakan supaya anggota kita berada dalam keadaan yang cergas dan sentiasa bersedia dalam apa keadaan sekalipun. Kepada bakti, kepada bakat, saya sangat gembira kerana ramai hadir pada hari ini, kerana sejak saya menjadi Menteri Pertahanan, setiap ken yang saya turun, saya akan berjumpa dengan bakat bagi menghargai peranan bakat dalam memberikan semangat dan memberikan sokongan kepada suami mereka yang bekerja sebagai Angkatan Tentera.
Kepada bakat saya ucapkan terima kasih di atas sokongan kepada suami, dan kepada bakat juga saya ingin mengucapkan terima kasih in advance di atas sokongan kepada kerajaan. Terima kasih. Saya dengan segala hormat dan sukacitanya melancarkan dan merasmikan perumahan RKMAT Segamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan jutaan terima kasih dan memohon Yang Amat Berhormat Datuk Seri untuk kekal di atas pentas untuk acara seterusnya. Hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya adalah Majlis Pelancaran Rumah Keluarga Malaysia Angkatan Tentera Kem Segamat. Untuk itu, majlis mempersilakan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor, Yang Berhormat Menteri Kanan Pertahanan, Yang Berbahagia Panglima Angkatan Tentera, Yang Berhormat Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 1, Yang Berbahagia Panglima Tentera Darat dan Yang Berbahagia Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Kementerian Pertahanan untuk naik ke pentas. Sebagai simbolik pelancaran Rumah Keluarga Malaysia Angkatan Tentera Kem Segamat, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia akan menekan butang pelancaran. Para hadirin sekalian, sama-sama kita saksikan pelancaran RKMAT Kem Segamat dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Dengan itu, Rumah Keluarga Malaysia Angkatan Tentera Kem Segamat secara rasminya dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Hadirin sekalian, sekali lagi berikan tepukan yang gemuruh untuk pelancaran RKMAT Kem Segamat. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis diteruskan lagi dengan upacara penyerahan replika kunci Rumah Keluarga Malaysia Angkatan Tentera oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri Malaysia. Dipersilakan Lieutenant Muhammad Anwar Hanif bin Ibrahim, seterusnya dipersilakan Sarjan Narendran anak lelaki Balakrishnan. Dan dipersilakan Bombardier Mike Wagner anak Namsiu. Majlis diteruskan dengan acara bergambar para penerima kunci Rumah Keluarga Malaysia Angkatan Tentera Kem Segamat bersama Div-Div Kehormat. Dipersilakan.
Majlis seterusnya mempersilakan pengerusi Lembaga Tabung Angkatan Tentera dan pegawai memerintah Regimen ke-4 Artileri Diraja untuk sama-sama naik ke pentas bagi acara bergambar bersama penerima kunci RKMT Kem Segamat dan Div-Div Kehormat. Dipersilakan. Majlis turut mempersilakan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Dipersilakan. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri atas penyempurnaan acara sebentar tadi. Majlis seterusnya mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri serta Div-Div Kehormat ke meja utama bagi jamuan minum petang. Dipersilakan. Hadirin yang dihormati sekalian, berikan tepukan yang gemuruh kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas pelancaran Rumah Keluarga Malaysia Angkatan Tentera sebentar tadi.